Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi hari ini saya ingin membuat satu live penerangan ringkas ya, berkenaan dengan langkah Sheraton dan sesuatu yang tidak pernah diceritakan sebelum ini, ataupun lebih tepat cara langkah Sheraton ini diceritakan, beberapa aspeknya ya, bukan keseluruhannya. Tidak pernah diceritakan seperti mana yang akan saya ceritakan sebentar lagi, dan apa kaitannya, apa kena-mengenanya dengan apa yang berlaku hari ini, iaitu kerelaan Anwar untuk tiba-tiba duduk dalam kerajaan bersama kleptokrat ya. Sebab apa yang ada sekarang adalah kerajaan minoriti yang kini adalah gandengan Anwar dengan pemimpin kleptokrat ya. Jadi bagi mereka yang belum menonton ya, penjelasan saya berhubung kegagalan Anwar apabila melantik Zahid sebagai TPM, sila rujuk kepada live saya semalam. Anda boleh menontonnya di YouTube Regi Jesse Rita Udin. Baik, hari ini saya akan ceritakan sesuatu yang menarik ya, dan artikel yang membawa kisah yang sama ni, yang saya akan ceritakan ni, sudah saya letakkan di ruang tajuk. Jadi anda boleh klik link berkenaan. Jadi pada ketika ya saudara-saudari, pada ketika Tun Dr. Mahathir Mohamad menerajui ya Pakatan Harapan, salah satu syarat ya yang diletakkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah keperluan Pakatan Harapan memerangi gejala kleptokrasi, dan untuk itu perlu menumbangkan kerajaan Barisan Nasional pada PRU ke-14 dulu. Dan benda ni dipersetujui oleh semua, termasuk Anwar, Kit Siang, Lim Guan Eng, Muhammad Sabu dan sebagainya. Dipersetujui semua. Okey. Dan atas dasar itu ada satu perjanjian yang melibatkan peralihan kuasa, di mana Tun akan menjadi Perdana Menteri dan lepas itu Anwar akan menggantikan Tun. Maknanya itu telah dipersetujui. Jadi kemudian berlakulah pilihan raya umum ke-14, dan memang ada persefahaman di dalam Pakatan Harapan yang mati-matian menentang kleptokrat, bahawasanya pemimpin-pemimpin dalam UMNO mengamalkan, atau pemimpin-pemimpin dalam UMNO yang tertentu ya, pemimpin tertentu mengamalkan kleptokrasi. Jadi selepas memenangi pilihan raya umum ke-14 atas mandat rakyat yang menyokong perang terhadap kleptokrasi ini, Anwar mula mengungkit-ungkit isu peralihan kuasa ya. Ungkit-ungkit tak habis-habis, ungkit, dan ini telah menyebabkan ya berlaku satu kegusaran di kalangan ahli-ahli parlimen bersatu. Okey, pada mulanya Anwar dan otak-otak dia menipu, kononnya ada perjanjian peralihan kuasa 2 tahun. Saya cabar Anwar untuk mendedahkan perjanjian itu, tetapi apabila Anwar tidak layan, akhirnya saya mengambil inisiatif bersama Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan untuk menerbitkan salinan asal surat perjanjian yang menunjukkan dengan jelas bahawa tidak ada sebarang tempoh atau tarikh peralihan kuasa, sekaligus bermakna kem Anwar menipu. Okey. Yang kedua, ianya menunjukkan dengan jelas sebagai satu syarat bahawa Anwar perlu membantu dalam pentadbiran Mahathir sebelum berlaku atau sebelum kuasa dialihkan. Syarat ini disenyapkan oleh Anwar dan tidak dipatuhi, kerana apabila wartawan bertanya kepada Anwar kenapa tak jadi menteri dan sebagainya, Anwar berkata dia ingin berehat dulu ya, dia ingin berehat dulu sebelum dan tunggu kuasa dialihkan. Jadi semua ini menggusarkan ahli-ahli parlimen bersatu yang dan termasuk juga ya sidang-sidang media yang diadakan oleh Anwar. Sebenarnya ada maklumat bahawa pihak yang membantu Anwar ialah tak lain tak bukan Najib dan Zahid untuk mengumpulkan akuan-akuan bersumpah, menyebabkan Anwar yakin dan Anwar mengumumkan ada sokongan majoriti tak kala Mahathir masih lagi Perdana Menteri. Jadi di situ sudah ada kerjasama di antara Anwar, Zahid dan Najib, dan pada ketika itu Zahid dan Najib setuju rela Anwar jadi Perdana Menteri. So ini sebelum langkah Sheraton. Jadi pada tanggapan pemimpin-pemimpin bersatu tertentu, kalau Anwar sudah berurusan dan bermuzakarah dengan kleptokrat ke arah nak
menjadi Perdana Menteri, maka lebih baik bersatu atau pemimpin-pemimpin bersatu juga bermuzakarah dengan UMNO dan PAS untuk membentuk gabungan baru supaya boleh pastikan kes-kes mahkamah tidak berjalan seperti biasa dan tidak ada campur tangan dan sebagainya. Ya, lebih baik mereka yang lakukannya. Jadi atas dasar itu, satu siri pertemuan atau perbincangan rahsia melibatkan wakil-wakil bersatu PAS dan UMNO dimulakan, ya, dan inilah yang telah menjurus kepada langkah Sheraton. Mahathir tidak terlibat dengan perbincangan ini. Yang terlibat secara tidak langsung antara lain adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey, so semua ini menjurus kepada langkah Sheraton. Namun apabila sampai masanya untuk memutuskan bersatu keluar atau kekal dalam Pakatan Harapan, Mahathir bertegas bahawa mandat rakyat tidak boleh dikhianati dan beliau tidak sekali-kali akan bekerjasama dengan kleptokrat. Jadi Mahathir berpegang kepada prinsip dan Mahathir berpegang kepada dasar bahawa mandat rakyat yang diberikan kepadanya harus dihormati, harus mengatasi tuntutan kuasa dan kedudukan. Jadi atas sebab itulah apabila bersatu, Muhyiddin membawa bersatu keluar dari Pakatan Harapan, Mahathir secara automatik hilang majoriti dan terpaksa menunaikan tuntutan Perlembagaan Persekutuan untuk meletakkan jawatan. Walaupun selepas itu PAS dan UMNO akhirnya bersetuju Mahathir menjadi Perdana Menteri, tetapi itu adalah majoriti yang timbul kemudian. Secara perlembagaan apabila bersatu keluar, oleh kerana Mahathir pegang kepada prinsip dan pegang kepada mandat yang diberikan oleh kepada Pakatan Harapan di bawah kepimpinannya untuk menentang kleptokrat, jadi Mahathir menolak menyebabkan dia terpaksa letak jawatan. Jadi prinsip lebih utama kepada Mahathir, mandat rakyat lebih utama kepada Mahathir, mandat yang diberikan kepada Pakatan Harapan bawah pimpinannya untuk menentang kleptokrat, ya. Prinsip bahawa beliau tidak sekali-kali boleh berdamping dengan kleptokrat menjadi keutamaan dia. Malangnya apabila Pakatan Harapan kini menerajui kerajaan Anwar, di bawah kepimpinan Anwar, perkara yang terbalik berlaku, ya, semua prinsip sudah digadaikan dan bukan hanya mereka tidur sebantal dengan kleptokrat, Anwar sudah bawa masuk seorang yang sama ada anda nak gelar kleptokrat atau ahli kluster mahkamah untuk menjadi timbalan Perdana Menteri, sekaligus mencerminkan bahawa bukan hanya kerajaan yang ditubuhkan ini adalah kerajaan gandengan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, ianya adalah gandengan kerajaan Pakatan Harapan dan kleptokrat. So, inikah reformasi menentang rasuah dan kleptokrasi yang dimaksudkan? Muhyiddin sendiri, ingat ya saudara-saudari, Muhyiddin sendiri dia menubuhkan kerajaan kerana dah tahu pada ketika itu Anwar sedang cuba berusaha dengan Zahid untuk menubuhkan kerajaan. Dia tidak pernah membantu atau mencampuri mana-mana kes mahkamah. Dia tidak melibatkan kleptokrat dalam kes mahkamah. Andai kata ada yang bertanya kepada saya, mengapa kalau sebelum langkah Sheraton, Zahid dan Najib setuju Anwar jadi PM, mengapa tiba-tiba mereka bersetuju runding dengan Muhyiddin? Sebenarnya mereka, pada tanggapan saya, pada hemat saya, mereka boleh terima sesiapa sahaja asalkan mereka rasa mungkin mereka dapat dibantu. Saya tak nak buat spekulasi dibantu tang mana, cara mana lah, tapi mungkin itu yang mereka hendak. Jadi mungkin mereka merasakan kalau mereka bermuzakarah dengan Muhyiddin dan seterusnya sanggup meminggirkan Pakatan Harapan dan memilih untuk bersatu, mungkin atas pengorbanan itu mungkin Muhyiddin akan membantu mereka. So ini tanggapan saya, ini hemat saya, mengapa tiba-tiba mereka bersetuju dengan langkah Sheraton. Tetapi akhirnya Muhyiddin, walaupun ada pelbagai perspektif apa yang telah dilakukan dalam langkah Sheraton, tetapi satu yang Mahathir sendiri mengaku, iaitu Muhyiddin tidak membantu kluster mahkamah. So itu penjelasannya. Mahathir berpegang kepada prinsip, ya, dia menolak kleptokrat, prinsip yang dimandatkan oleh rakyat. Muhyiddin pula apabila bentuk kerajaan, dia tidak mencampuri urusan mahkamah, ya. Tetapi Anwar bila ambil alih, semua jadi songsang. Di luar sana hari ini saya sudah berbicara dengan berpuluh-puluh orang secara rawak. Kita dah mulakan satu tinjauan.
Dan kalau anda lihat komen-komen netizen di media sosial, rata-ratanya ada kemarahan yang berleluasa dengan tindakan Anwar. Nombor satu, untuk melantik Zahid sebagai Timbalan Perdana Menteri, dan nombor dua, Anwar memungkiri janji Pakatan Harapan pada PRU 14 dulu bahawa Perdana Menteri tidak akan pegang portfolio kementerian yang lain. Kini Anwar memegang portfolio Kementerian Kewangan. Mana pergi suara DAP? Mana pergi suara PKR? Kalau dulu bila Mahathir, mereka kecam Mahathir dulu nak jadi Menteri Kewangan, orang-orang UMNO suka pegang Menteri Kewangan kementerian ini dan sebagainya, walaupun Perdana Menteri. Sekarang orang depa sendiri yang lepas naik, dia terus pegang Kementerian Kewangan biarpun dia sudah menjadi Perdana Menteri. DAP senyap, Lim Kit Siang senyap, Lim Kit Kuan Eng senyap. Mana pergi suara-suara keadilan, kebenaran daripada pihak mereka? Fikir-fikirkanlah. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.